Boleh? Baik. Kemudian kalau yang dalam solat pula, dia beritahu yang dalam solat pula antaranya rukun tak cukup. Tomak nina semua masuk lah tu. Tak ada tomak nina macam kat Indonesia yang berapa minit? 5 minit 20 rakaat tu. Tak sampai 7 minit. Baju betul tu. Lepas tu dong kata sini termasuk khusyuk. Jadi sebenarnya luar dan dalam. Khusyuk ni kena usaha juga bagi khusyuk. Dah tak perasan keluar jauh, masuk boleh. Dah perasan kan? masuk. Kita ni Kita baca lagi sini ya. Yang ni ditulis oleh dalam tafsir Juzul Amma ni oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dia kata apa lagi? Wa imma an waqtihal awal, sama ada dia akan di luar solatnya daripada waktunya itu. Yang waktu yang awal kemudian dilambatkan. Fa yuakhirunaha ila akhirih daiman, selalu sangat. Tak ada dia kan selalu sangat. Kalau selalu perangai macam tu dia masuk dalam grup ni. Musallin. Dia musallin. Siapa yang tak jaga ni dan benda tu berterusan 20 tahun macam tu. Tahun lah. Jadi dia mungkin akan masuk dalam grup ni lah. Wal'iyadzubillah. Betul? Wa imma an adaiha bi arkaniha, ataupun sama ada pelaksanaan dalam rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, alal wajhil ma'muri bihi, seperti mana yang dituntut. Wa imma anil khusyu'i, dia kata itu. Dan sama ada daripada sudut khusyuk pula, fiha wa tadabburi li ma'aniha, dia kata. Dan juga tadabbur dari sudut maknanya. Macam tu. Tadabbur. Itu yang kalau kita sepatutnya, saya tak boleh lah nak cakap sebab saya mengajar bahasa Arab, tapi kita tak boleh berterusan dalam tak faham langsung Quran. Betul tak masuk kelas? Ya. Faham makna berkhusyuk sikit. Dekat dalam ni dia kata dan mestilah khusyuk, berusaha untuk khusyuk dan tadabbur maknanya. Jadi kalau tak faham, tak sampailah nak bahagian tadabbur ma'aniha. Fal-lafzu yashmulu hadha kullah. Maka lafaz an kat sini merangkumi semua itu. Walikulli man ittasafa bi syai'in min dhalik, dan bagi siapa yang terbalik sedikit daripada sifat-sifat yang ada ni, qistun min hazihil ayah, dia adalah sebahagian daripada ayat ni, fawailul lil musallin. Maka kita minta Allah jauhkan kita grup masuk dalam fawailul lil musallin. Solat dah, tapi Allah tak suka pula. Sebahagian ya Ustaz, maksudnya kalau salah satu dia buat qistun min hazihil ayah, dia akan termasuk terturut serta sedikit dalam golongan yang ayat ni sebut. Boleh? Wa manitta safa bi jami'i dzalik, dia kata. Dan siapa yang bersifat dengan semua-semua ni, waktu lambat, wuduk main-main, bersih pun tak, rukun pun tak jaga, khusyuk pun tak jaga, semua tu cukup, faqad tamma nasibuhu minha, maka sempurnalah sifat-sifat dia itu keseluruhannya, maka malalah nifaqul amali, dan sempurnalah sifat munafik amali. Munafik ni ada munafik amali lah, daripada sudut amal. Dia buat tu macam main-main, tak serius lah. Okay? Jadi janganlah, moga Allah tak golonglah kita lah dalam kelompok buat main. Sebab ada apa? Kemudian dekat dalam ni dia kata, dan dikuatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebut Sahihaini, dua sahih. Dalam tafsir Ibn Katsir pun ada. Rasulullah cakap apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata apa? Tilka salatul munafiq, itu ialah solat orang munafik. Tilka salatul munafik, itu ialah solat munafik. Tilka salatul munafik, itu ialah solat orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, dia kata apa? Dia mendirikan solat ketika mana matahari dah nak tenggelam. Ni contoh main asal. Hatta idza kanat bainal qarnai syaitan, dia kata itu.
sampailah matahari dengan nak tenggelam tu seolah-olah di antara dua tanduk syaitan. Nabi kata itu. Qama fa naqara arba'an. Kemudian dia kata, dah nak maghrib dah. Okey, sembahyang asar. Lepas tu dia sembahyang asar macam mana? Nabi kata, seperti burung mematuk-matuk. Fa naqara arba'an la yazkurullaha fiha illa qalila. Yang mana dekat dalam solat tu dia tak zikir pun, sebut pun pasal Allah melainkan sedikit. Jadi itu adalah tilka solatul munafiq. Solat orang munafik. Tilka. Wahaza akharas salatil asri. Dia kata itu. Dan ini dalam hadis ni bermaksud akhara salatal asri. Dia melambatkan solat asar, iaitu solat tengah. Jadi sebagian ulama kata, Allah kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat kamu, terutama sekali solat wusta. Solat wusta ni solat tengah. Jadi ulama bahas, solat wusta ni solat apa? Kalau ayat bermula, kalau kita kata hari kita bermula dengan subuh, maka subuh, zuhur, asar. Asar tu tengah lah. Jadi dia kata asar adalah wusta. Solat tengah. Baik, kalau kita kira daripada maghrib, insya' subuh, Zuhur. maka subuh wusta. Wusta ni tengah. Kan kita ada 5 solat kan? Bukan Zuhur ke Ustaz? Yang zuhur solat pertama. Oh, Solat pertama yang disyariatkan adalah zuhur. Oh, okey. Solat terakhir disyariatkan solat apa? Yang lain Solat yang terakhir disyariatkan solat apa? Siapa dapat jawab boleh rehat. Syah. Ma huwa salatul akhir dia kata Isyak. Solat yang terakhir adalah solat subuh. Oh, subuh. Maka sebagian ulama katakan subuh adalah prime time untuk waktu orang Islam. Waktu perdana. Prime time. Jadi kalau kita nak menjadi seorang mukmin, simbolik dia akan tengok subuh lah. Ada ke tak ada kan? Macam tu lah. Ya Allah. Ya Allah. Lepas tu Nabi apa lagi kat dalam ni dia kata fahaza akharas salatal asri allati hiya al-wusta, itu ialah solat tengah, solat asar. Macam kita kalau siapa yang kerja KL, dia akan problem sebab jam. Jadi dia akan terlepas asar. Asar dia ada dua dia kata asar ke subuh. Dua-dua tu yang payah nak jadi. Jadi Nabi cakap dekat dalam hadis ni adalah berkaitan yang orang lambat-lambatkan solat asar. Kemudian nak dekat maghrib, baru nak solat, lepas tu solat dia laju, takut maghrib masuk. Maka Nabi cakap, tilka solatul munafiq. Hari-hari macam tu. Nabi cakap, tilka solatul munafiq. Dan itu seperti mana dia kata dia melambatkan waktu solatnya. Wahuwa waqtun karahatun. Itu adalah satu waktu yang dibenci oleh Allah. Makruh lah solat. Summa qama ilaiha fa naqaraha naqaral gharabi. Kemudian dia bangun, dia buat pula sembahyang, sujud tu seolah-olah gharab. Burung gagak mematuk-matuk tu ketek. Aju bona. Lam yatma'inna wala khasha'a fiha. Tidak tenang dan tidak khusyuk di dalam. Walihaza qala la yazkurullah. Dan disebabkan itu Nabi kata dia tak sebut nama Allah melainkan sikit sahaja dalam solat. Baik, ada soalan? Jadi balik semula kepada wailul lil musalli. Wail bagi orang yang solat ini. Yang tadi sifat yang pertama dia allazina, dia cuai dalam solat lah. Kemudian datang lagi allazina. Jadi allazina ni pun sama agak sifat kepada yang kedua pula. Jadi dia sifat kedua bagi orang munafik ni apa lagi tanda? Allazina makna apa ni? Kita jawab orang yang ataupun orang yang lepas tu datang balik semula mereka yang yura'un daripada kalimah riya. Makna apa riya? Gorek.
Riak tu Ada orang. macam murah kan tak? Mahu Berbangga. dilihat. Riak Hanya tu. makna riak atau apa dia? Mahu dilihat. Riak. Oh, Riak riak. dia Menunjuk. Tunjuk Ustaz. murah. Menunjuk ke orang. Dia macam ni. Riak ni daripada kalimah ro'a. Ro'a kita belajar dalam surah Ara'aital lazi. Ara'aital lazi yukazzibu biddin. Ayat awal ro'a daripada kalimah lihat. Jadi dekat sini ini termasuk sifat-sifat orang yang demikian. Boleh riak. Walaupun dia beramal, kadang-kadang dia bermuka manis kepada anak yatim. Buat-buat suka anak yatim, nak bagi orang tengok lah. Kadang-kadang dia menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kadang-kadang kelihatan dia khusyuk di dalam solat. Tetapi semuanya itu dikerjakan kerana ingin dilihat, dijadikan reclaim, kerana ingin dipuji orang. Lantaran ni riaknya itu, kalau kurang pujian orang, dia pun mengundurkan diri dan merajuk. Hidupnya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Riak ni. Antara dia kalau kita tengok, time yang nak bagi cek besar-besar pintu tu, dia kena ada press. Kalau tak ada press, dia tak bagi. Dia kata kita cancel dulu, nanti dah ada press baru kita buat boleh lah. Yang cek-cek besar pintu tu. Yang pegang 2 orang lah kena pegang cek tu. Ada sebahagiannya nak bagi cek kena ada press. Kalau tak ada press kami tak nak bagi. Dia jadi macam tu. Dia nak dilihat orang. Boleh? Yang tu ada masalah-masalah lah pada dirinya. Seperti Dr. Hamka cakap, penuh kepalsuan dan kebohongan. Kalau orang tak tengok ada, orang tak perasan dia pun biar mengundurkan. Dia hypocrite lagi macam tu lah Ustaz kan? Ya, boleh.